Sebab maklumat yang kita dapat tidak dalam bentuk BC. Kita tidak mendapat info siapa kita sebelum lahir Nabi Isa. Kita hanya mendapat maklumat tentang diri kita sesudah lahir Nabi Isa, itu pun 1400 dah. Habis yang zaman Rasulullah kat mana? Tengok peta Nabi kita wujud sebelum lahir Rasulullah lagi. Itu bukti yang kita ada. Tok nenek kita kaya, ada emas. Emas tu senang je pergi je cari dekat tepi-tepi sungai, ke atas bukit. Emas permata. Tok nenek kita kaya, sebab tu boleh bina kapal-kapal besar. Ada ungu yang diambil daripada kulit muret, kulit siput muret yang terdapat di sepanjang Teluk Egan. Kulit siput tu kalau 8,000 kilo kulit siput hanya dapat menghasilkan 1 kilo warna ungu saja. Alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, kepada yang berbahagia Dr. Haji Nazman bin Mustafa, Pegawai Daerah Kulim, yang berhormat Datuk Ustazah Siti Aisyah binti Ghazali, Adun Merbau Pulas, yang berhormat Khairul Anwar bin Ramli, Adun Lunas, dan Ustaz Muhammad Iskandar Shah bin Ibrahim, Pegawai Khas Wadi Adun Kulim, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasihi. Alhamdulillah hari ini sampai juga saya ke Dewan Kulim ini. Inilah pertama kali sebenarnya saya sampai di Kulim. Bila mendapat jemputan tu saya rasa Masya Allah, terharunya saya dapat surat daripada pegawai daerah Kulim, saya kata. Jadi saya rasa amat berbesar hati sebenarnya untuk saya datang ke Kulim ini dan bertemu dengan saudara dan saudari sekalian. Alhamdulillah, Allah telah memakbulkan doa kita. Dan apabila saya mendengar ucapan daripada Dr. Haji Nazman tadi, subhanallah, saya sebelum tu sudah berbicara dengan beliau dan rupanya beliau mempunyai satu fikrah yang mendidik, fikrah untuk mendidik anak buahnya menjadi generasi yang peka tentang asal usul leluhur bumi ini, bumi bertuah Kedah ini, ya. Saya sebelum ini dengan Kedah Heritage, Kedah Heritage dengan Cik Mazlan dan Prof Mukhtar Saidin. Kami dah ke Sungai Batu dan saya dah naik dah Gunung Jerai dan buat liputan ke atas Gunung Jerai. Ya, Masya Allah, Kedah adalah bumi laluan para aulia. Kenapa dia begitu? Kita dengarkan ya maklumat di sini, insya-Allah. Dah. Okey, tajuk yang diberikan pada saya pada hari ini ialah bahasa tiang negara. Bahasa tiang negara. Next slide. Sebelum berbicara tentang apa itu negara, wajar kita mengetahui apakah itu bahasa. Sebab tanpa bahasa tidak wujud manusia. Tanpa manusia tidak wujud sebuah negara ataupun sebuah kampung ataupun sebuah daerah. Maka bahasa dan manusia itu adalah satu entiti. Merupakan satu entiti yang ada dalam satu badan. Itu. Jadi bila berbicara tentang bahasa, saya berminat untuk mengkaji apakah takrifan bahasa di sisi ulama Islam dahulu. Ulama Islam membahagikan bahasa kepada dua peringkat, iaitu bahasa yang diperoleh hasil daripada wahyu dan bahasa yang diperoleh hasil daripada convention, atau disebut juga sebagai persetujuan para ulama atau bijak pandai untuk memberikan nama atau panggilan kepada sesuatu benda atau perbuatan. Sebagaimana disebut oleh Ibn Faris menyebut, next,
Inna lughatal arabi tawqifun wa dalilun zalika qawluhu jalla thana'uhu wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Fakana Ibnu Abbas yaqulu 'allamahu al-asma'a kullaha wa hiya hadhihi al-asma' allati yata'arafuha an-nas min insan wa dabbah wa sama'in wa ardin wa sahlin wa bahrin wa jamalin wa himarin wa asya'i zalika fil min al wa ghairiha. Terjemahan, sesungguhnya bahasa Arab sumbernya adalah tauqifi. Apa yang maksudkan dengan tauqifi? Yakni daripada syarak, hukum hakam. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mengajar Adam alaihissalam nama-nama kesemuanya. Maka berkatalah Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah mengajar ke semua benda-benda yang maklum di sisi manusia, yang terdiri daripada manusia, haiwan yang melata, langit, bumi, tanah rata, laut, gunung ganang, keldai dan contoh-contoh seumpamanya, sama ada umat manusia atau lainnya. Itu takrifan bahasa di sisi Ibnu Faris yang hidup sekitar kurun yang akhir 3 Hijrah. Akhir 3 Hijrah, awal 4 Hijrah. Next. Manakala anak muridnya pula Ibnu Jinni sekitar 4 Hijrah, murid Ibnu Faris pula berpendapat bahawa kebanyakan ulama melihat bahasa merupakan suatu bentuk identiti yang dibentuk oleh convention atau permesyuaratan sejagat oleh ahli bijak pandai. Next. Ini kata-kata Ibnu Jinni dalam kitabnya Al-Khasa'is. Hadza mawdi'un muhwijun ila fadlin ta'ammul ghaira anna akthara ahli an-nazar ala anna asla al-lughah innama huwa tawadhu'un wa istilahun la wahyun wa la tawqifun. Terjemahan, ini adalah objek. Bahasa ini merupakan objek ataupun subjek yang perlukan kepada perhatian yang besar. Sedangkan kebanyakan ahli fikir berpendapat bahawa asal-usul bahasa hanyalah melalui persetujuan dan penetapan manusia, bukannya bersumberkan wahyu dan bukan juga penetapan daripada syarak. Sekarang kita pergi kepada takrifan di sisi ahli barat. Profesor Noam Chomsky, seorang ahli falsafah bahasa, percaya bahawa konsep bahasa ini mempunyai kaitan dengan pemikiran. Menurut beliau, bahasalah yang dapat menggambarkan pemikiran seseorang, manakala tulisan pula hanyalah simbol yang bertugas sebagai penterjemah terhadap perkataan yang diucapkan. Semuanya berlaku melalui proses pemikiran seperti yang disebutkan oleh Aristotle. Next. Now, spoken sounds are symbols of affections in the soul, and written marks symbols of affection in the soul, and written marks symbol of the spoken sound. And just as written marks are not the same for the man, neither are first place sign of affection of the soul are the same for a spoken sounds. But these are in the what these affections are like of actual things are also the same. These matters have been discussed in the work on the soul and do not belong to the present subject. Terjemahan, kini bunyi yang diucapkan oleh simbol ialah simbol kasih sayang dalam jiwa dan simbol tanda bertulis dalam jiwa. Dan simbol tanda bertulis bagi bunyi yang diucapkan, seperti tanda bertulis tidak sama bagi orang lelaki, begitu jugalah bunyi yang diucapkan. Pelik sikit kan? Namun pertama sekali ini ialah tanda kasih sayang jiwa. Ya, maksudnya di sini Aristotle melihat sound itu satu bentuk affection. Bila membunyikan sesuatu mesti menunjukkan unsur kasih sayang.
yang sama bagi semua, kasih sayang jiwa yang sama bagi semua, dan apa-apa juga kasih sayang menyerupai benda yang sebenar juga sama. Perkara tentang jiwa sudah dibincangkan dan tidak tergolong dalam subjek yang sekarang. Next. Okey. Kesimpulan daripada takrifan bahasa itu ialah ulama Islam telah membahagikan takrif bahasa itu dua jenis, dua bahagian, iaitu tertekan. Okey. Iaitu takrif Islam melihat, ulama Islam melihat, Ibnu Faris melihat bahasa itu ialah bahasa daripada Tuhan. Satu, iaitu wahyu. Iaitu dia berpadukan kepada Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab itu bahasa wahyu. Satu. Yang kedua, bahasa yang dimaksudkan ialah oleh anak murid beliau, iaitu Ibnu Jimi, mengatakan bahasa itu sesuatu yang dalam bentuk tauqif, dalam bentuk convention. Apa maksud convention? Iaitu apabila di sebuah kampung itu ada 3 orang atau lebih bijak pandai, maka bahasa terbentuk. Kenapa? Kerana setiap bijak pandai itu akan menamakan sesuatu benda atau perbuatan dengan bahasa mereka. Sebagai contohnya, saya bagi ini mikrofon kan. Kalau di sebuah kampung itu, kalau di sebuah kampung itu mengatakan ini adalah kereta api, maka semua orang di kampung itu akan mengatakan ini adalah kereta api. Dan simbol untuk menunjukkan contoh tulisan kereta api itu, mereka boleh merekanya sendiri. Simbol S ke, ini mengatakan, oh ini adalah kereta api. Walaupun kita nampak di negeri kita ia adalah mikrofon, di tempat lain dia kata ini kereta api. Begitulah bahasa terbentuk. Maksudnya bahasa itu suatu yang boleh direka apabila terdapat 3 orang atau lebih ahli bijak pandai. Begitu. Jadi berbalik kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita ni datang dari mana? Yang kedua tadi, convention. Maksudnya boleh muncul bahasa itu sudah ada bijak pandai. Bijak pandai lebih daripada 3 orang, maka satu kampung itu sudah ada bahasa. Sudah ada bahasanya. Jadi sebab tu kita dapati, kenapa tulisannya lain? Kenapa zaman ni lain? Kenapa tempat lain tulisannya lain? Itu adalah kebolehan bijak pandai di kampung itu, di negeri itu, meletakkan simbol itu. Kami nak letak simbol S, itu bermaksud W. Ikut kami lah. Ini kampung kami. Nampak tak? Maksudnya proses penamaan proses penamaan nama-nama yang terdapat di kampung itu, proses penamaan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di kampung itu berdasarkan kepada 3 orang atau lebih bijak pandai itu. Dia ada ketua kabilah dia, kaum ketua kaum dia mengatakan ini kita namakan dia sekian-sekian, walaupun di tempat lain dia namakan lain, perkataan lain. Begitulah setiap bahasa boleh terbentuk bagi setiap bangsa. Ya? Okey. Sebelum saya pergi ke alam kuno, saya pergi dulu ke alam klasik. Apabila bila bercakap tentang bahasa, orang Melayu hanya ingat sebelum tulisan Rumi sekarang, tulisan Jawi kan? Ramai daripada kita tulisan Jawi. Jadi kalau kita tengok bila bermulanya tulisan Jawi di alam Melayu, ia bermula sesudah terdirinya kerajaan Melayu Islam Samudra Pasai sekitar 1300 AD. Dia bukan BC, AD. Maksudnya 1300. Kalau Sultan Saleh Malikul Zahir itu sekitar 1262 AD, maksudnya sudah ada pentadbiran di kawasan Samudra Pasai itu. Dia apa-apa pun sesuatu daripada Timur Tengah ke, daripada Afrika ke, daripada Eropah, dia akan jumpa dengan utara
Sumatera dulu. Dan itu adalah tempatnya ialah di Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak. Kenapa Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak ini masyhur? Kerana pada 1300 itu jatuhnya Kerajaan Baghdadiyah. Kerajaan Baghdad telah jatuh hasil daripada serangan Tartar. Maka ulama-ulama Islam ingin mencari kawasan baru untuk menyebarkan Islam. Jadi mereka mencari kawasan timur ini adalah di Samudra Pasai, di utara Sumatera, kawasan Aceh sekarang ini. Jadi di situ ulama sultannya itu adalah dari susur galur keturunan Husain, keturunan cucu Sayyidina Husain bin Fatimah. Daripada situ mulalah kerajaan Osmaniyah. Kita kena ingat pembentukan kerajaan Osmaniyah bermula 1299 dan berakhir 1922. 1924 itu secara rasmi kolaps. Jadi ketika itu kiranya permulaan kerajaan Osmani, maka kerajaan Osmani sebenarnya telah menghantar ulama-ulama Islam untuk mengislamkan kawasan ini. Bukan untuk mengislamkan, untuk mengajar balik, restructure balik agama Islam di sini. Sebab sesudah kewafatan Rasulullah SAW sebenarnya sudah ada agama Islam di sini. Sudah ada. Ya, kalau kita tengok daripada catatan, selain daripada catatan orientalis yang berpusat di Aceh itu, kerajaan Islam sudah bertapak di alam Melayu sekitar kurun yang ke-7. Kurun yang ke-7 bermaksud 600 Masihi. Maksudnya di zaman Rasulullah SAW sudah ada alam Islam di sini. Tetapi benda ini tidak dibongkarkan. Dan kita berpegang kepada pandangan orientalis mengatakan ia bermula kurun yang ke-14. Kurun yang ke-14 bermaksud 1300. Itu salah sama sekali. Karena kita dapati bahawasanya para mesyuara itu adalah orang Islam. Para mesyuara bukan daripada Palembang. Kenapa catatan Summa Oriental oleh Tommy Perez itu mengatakan para mesyuara daripada Palembang? Itu adalah momokkan diberikan oleh orientalis untuk mengatakan para mesyuara itu Hindu. Kerana di Palembang itu banyak berhala-berhala yang telah dibina sekitar selepas 900 kurun ke 900 AD dalam kurun yang ke-10 AD. Jadi di sini pemahaman timeline ataupun pemikiran yang kritis dapat mengembalikan apakah yang benar dan apakah yang tidak. Ya. Jadi apa yang kita pertahankan di sini ialah ianya bermula, tulisan Jawi ini bermula sesudah terdapatnya pemerintahan Islam di Kerajaan Samudra Pasai itu, yang mana mereka belajar tulisan Jawi. Kenapa? Untuk faham Quran. 1300 sudah lewat. 1300 Ibnu Khaldun dah habis dah karang buku dia Al-Muqaddimah tu. Maknanya orang lain dah maju dah. Takkan kita belum Islam lagi. Maksudnya catatan Summa Orientalis itu kita boleh pertikaikan. Ya? Dan waktu itu Kesultanan Samudra Pasai berada di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Ahmad Fabalik Az-Zakir yang kedua 1326-1350. Baginda ini merupakan sultan yang mendapat kunjungan dari Ibnu Battutah pada tahun 1345 dan 1346 Masihi. Kita perlu ingat sebelum ini kerajaan Sultan Kedah, Sultan Muzaffar, sebelum itu bernama Sultan Praun itu 1135 telah masuk Islam. Maksudnya Sultan Kedah masuk Islam lebih awal daripada munculnya kerajaan Samudra Pasai. Macam mana tu? Sultan Kedah 1135, Sultan Muzaffar telah masuk Islam lebih awal daripada berlakunya pembukaan di sini. Maksudnya di sini kemungkinan kerajaan Melayu Pasai ini Samudra lebih awal daripada tarikh ini. Kita kena ingat data-data yang kita dapat daripada data orientalis. Adapun data yang terdapat dalam Sulalatus Salatin itu, ada kita boleh pegang dan ada kita tak boleh pegang. Sebagai contohnya dalam Sulalatus Salatin yang ditulis oleh yang diolah balik oleh Tun Sri Lanang sekitar 1600 itu, dia mengatakan Iskandar Zulkarnain
itu adalah yang datang ke sini dari putera daripada Macedonia. Padahal itu memang tidak tepat sama sekali. Walhal yang datang ke sini ialah Raja Zulkarnain yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita dapat data daripada banyak tafsir-tafsir menyebut bahawasanya Raja Zulkarnain yang datang ke alam layu ini melalui, dan baginda telah melalui Kedah ini, ya, hidup sezaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda adalah Raja Himyar daripada Yaman. Dulu dia tak panggil Yaman, dulu dia panggil Himyar. Yaman itu apabila ada gabungan 6 kerajaan besar, 6 kingdoms, the Great Six Kingdoms bergabung, maka disebut sebagai Yaman. Antara kingdoms yang bergabung dengan Yaman itu, yang untuk menjadi melahirkan Yaman itu adalah Sabak. Sabak oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis ini raja yang ke-7 kerajaan Sabak. Kerajaan Himyar itu yang ke-7. Zulkarnain adalah yang ke-4. Maksudnya sudah ada hubungan kerajaan alam lain, terutama Kedah ini, dengan dunia di sekitar kawasan Yaman. Dan kalau kita tengok peta, dia akan datang ke sini. Dia tidak akan turun dia tidak akan datang ke Kedah melalui belakang no. Melalui belakang lautan Pasifik, tidak. Dia mesti melalui sini sebab dekat. Dan dia tidak akan mengikut jalan darat. Jalan darat, sebab jalan darat pada waktu itu susah untuk dilalui. Mengikut jalan air lagi dekat. Dan telah sampai ke sini. Dan kita maklum Quran menyebut bahawasanya Zulkarnain itu telah pergi ke negeri yang paling hujung sekali sebelah barat dan paling hujung sekali sebelah timur. Untuk pergi ke timur, baginda wajib lalu Kedah. Kerana di Kedah ini ada 3 sungai. Saya bincang benda dengan Prof Mokhtar kan. Jadi berdasarkan ekologi, mereka mengatakan ada 3 sungai besar. Dulu Sungai Merbuk itu 5 kali lebih besar daripada sekarang. 5 kali lebih besar daripada sekarang. 2 tembus ke Teluk Siam, 1 tembus ke Kelantan. Sebab tu kita ada kerajaan cermin, Citu di Kelantan. Yang di Sungai Batu ini, ialah tembus ke Teluk Siam, dia boleh lalu kapal-kapal besar. Adapun saya tanya juga, kenapa saya baca Western Scholars punya buku, dia tak sebut Sungai Batu, dia sebut Keral. Kenapa dia sebut Keral? Kerana masa tu Prof Mokhtar tak jumpa lagi Sungai Batu. Buku yang mereka tulis 1970, 1960. Prof Mokhtar jumpa Sungai Batu 2007. Jadi mereka mendapat maklumat itu pun ada yang tidak benar lah di dalam buku tersebut. Kerana saya tanya, betul ke boleh melalui Keral? Berdasarkan maklumat Prof Mokhtar, dia kata boleh lalu, tapi sungai kecil. Sebab berbukit. Kawasan Keral ini berbukit, jadi dia tak boleh lalu kapal-kapal besar. Justru kita boleh dahaga kapal-kapal besar akan melalui Sungai Batu. Sebab kita ada bukti bahawasanya seorang traveller berbangsa Arab, pengembara berbahasa Arab, dia daripada Baghdad, dia selalu nak pergi ke China, daripada China nak balik ke Baghdad balik. Ini disebut dalam buku Mu'jamul Buldan oleh Yaqut Hamawi. Dia kata, pengembara ini mengatakan, aku daripada China untuk ke Baghdad, aku singgah di satu tempat bernama Kalah. Dan di Kalah itu banyak peleburan besi, pusat peleburan besi pada ketika itu. Berdasarkan bukti ini, maksudnya betullah Kalah yang disebut dalam manuskrip catatan Assyria oleh Shalmansur I pada 1300 BCE itu adalah Kedah. Perkataan Kalah itu adalah Kedah. Memang terdapat perkataan Kalah di Mesopotamia, perkataan Kalah di India, perkataan Kalah di Syria. Jadi berdasarkan maklumat kita dapat dalam Mu'jamul Buldan,
Kalah itu merupakan di Kedah, tapi tempat-tempat lain itu ada nama Kalah. Berkemungkinan besar dia ambil nama itu daripada Kedah, kerana besi Kedah adalah besi terbaik. Ini saya bawa ya tadi, ada orang pihak Cik Ing dan Abang Min tadi bagi tunjuk besi dekat saya ni. Ni besi 14 negeri ni, besi Kalai ni. Besi ni Masya Allah, sebenarnya bila saya kaji lagi ya, Mesopotamia dengan hubungan dengan Kedah ni, bukan saja daripada Arab, tapi Viking pernah sampai di sini. Ya, Viking, Rusia, ni dalam kitab Al-Biruni. Orang Viking pernah sampai di sini, orang Byzantine pernah sampai di sini. Kita ada jumpa Cap Moho daripada Kera, dia buat ekskavasi. Ada Cap Moho, tapi penulis itu dia tak sebut itu tulisan Rodiman, dia sebut tulisan Sanskrit. Saya orang linguistik, bila saya tengok, ini bukan tulisan Sanskrit, ini tulisan Rodiman. Rodiman adalah pecahan daripada Armenia alphabet, the development of Armenia alphabet. Jadi Rodiman ini adalah dia ada kesan dengan tulisan Greek dan sebagainya. Karena dalam buku tersebut ada menyebut bahawasanya orang-orang Rusi ini, orang Viking ini, dia mencari besi ini. Dia mencari besi ini sebab semasa perang dengan Byzantine Rasulullah tu, Byzantine adalah Rom Timur, ya. Ketika dia tengok besi orang-orang Islam tu padu, pedang tu, dan besi mereka patah, dia punya pedang mereka tu patah. Dia sesudah kalah itu, sedangkan dia 200,000 tentera dan orang Islam tak sampai pun 200,000, tapi kenapa dia orang boleh kalah? Bila mereka buat kajian, rupanya pedang-pedang orang Islam ni ada pedang kalai. Pedang kalai ni kalau dia berperang, dia tak patah. Jadi sesudah kejadian itu mereka mencari. Mereka mencari untuk mendapatkan juga besi kalai. Itu yang ada beberapa syair Arab menyebut benda ni. Bila mereka ada besi kalai, mereka dah dapat besi kalai, macam mana tentera Islam ini menghancurkan mereka? Mereka ambil batu, hancurkan kat kepala mereka. Itu ada syair Arab. Maksudnya di sini, besi kalai ini bukan saja Mesopotamia, tetapi Rusia. Viking ini adalah satu empire, zaman empire adalah orangnya ialah orang Rusia sekarang. Byzantine Rom Timur. Ini ada dalam buku Al-Biruni. Saya boleh tunjuk ya, tapi tidak style. Maksudnya patutlah relau itu yang Prof Mokhtar kata, daripada Sungai Batu ke Petani, daripada Jerai, Sungai Pedu itu jika dikeringkan macam tumbuk, nampaklah dia punya relau tu 1000 kilometer. 1000 kilometer penuh dengan relau. Dan dekat Sungai Batu tu Prof Mokhtar hanya gali satu je tempat ekskavasi. Ada 36 lagi, Doktor, tuan pegawai, 36 lagi tak digali. Tak ada dana. Dana yang Prof Mokhtar dapat itu ialah ketika zaman Pak Allah. Seingat saya Pak Allah untuk Sungai Batu tu Pak Allah bagi 15 juta. Jadi kita kena bantu Prof Mokhtar dengan grup Kedah Heritage ni, Cik Lan, Cik Mazlan. Kena bantu Doktor. Jadi saya insya-Allah akan ada perubahan dengan Jabatan Mufti dah mula mengambil alih dah benda ni dengan fatwa negeri Kedah, Majlis Fatwa Negeri Kedah, Tuan Guru Haji Zulkifli dah mengambil berat tentang hal ini. Kita akan rombak buku untuk sekolah tahfiz pondok dulu. Sekolah buku teks kena ada. Tuan Guru Haji Zulkifli dah sebut itu.
Kita kena ceritakan benda yang betul lah kepada generasi. Kena cerita benda yang betul, ya. Okey. Seterusnya. Okey, saya suka bawa peta ni dalam ceramah-ceramah saya. Peta ni kalau kita tengok, saya dapat daripada Prokopansky peta ni. Dia adalah orang Poland, Profesor Poland daripada yang masuk Islam. Jadi banyak dia bagi info-info pada saya tentang, dia adalah Profesor History, World History. Jadi kalau kita tengok Southeast Asia ni 1500 BCE ni dah ada tamadun. Dia adalah tamadun yang kelima sesudah China. China adalah yang keempat. Southeast Asia adalah 1500 BCE. Dan kita ingat Nabi Ibrahim AS 2000. Maknanya 2000 ke 2500 kalau dia panggil sirka. It's all about Raja Zulkarnain itu tadi. Dan Nabi Khidir merupakan menteri penasihat kepada Raja Zulkarnain. Kalau saya buat genealogi 8 kali 5 tu saya nampak memang betul Nabi Ibrahim dengan Nabi Khidir ini dia macam sepupu. Dia sepupu. Maknanya hidup serentak zaman satu zaman itu. Ya. Jadi kalau kita tengok sini, Southeast Asia ni dia buat di Champa, Funan, kawasan petani, sebenarnya kekedah sekali. Dia tak akan tulis semualah warna biru tu. Sebenarnya kedah kawasan ni. Sebenarnya di Malaysia ini ada 2 pentadbiran besar, empayar besar, tapi saya rasa tidak ditulis dalam buku-buku sekolah kita. Satu ialah empayar Kedah Tua dan satu ialah empayar Melaka. Alam BC adalah milik kerajaan Kedah Tua. Alam AD milik kerajaan Melaka Empire. Sebab kita dimaklumkan bahawa 1300 ke atas peleburan besi di Kedah telah berhenti. Peleburan besi di Kedah berhenti 1300 AD. Sebab itu buku-buku sejarah kita tak cerita pasal suasana di Empayar Kedah Tua dengan detail. Buku-buku sejarah cerita direct tentang Parameswara 1300 buku sejarah, iaitu terus pembukaan Melaka. Saya melihat kajian saya daripada atas, saya bukan daripada bawah. Sebab bidang saya bidang falsafah, pemikiran bahasa dan tamadun. Jadi saya nampak alam Melayu itu, alam kuno Melayu dan alam klasik Melayu. Empayar Kedah Tua ialah alam kuno, Empayar Melaka ialah alam klasik. Jadi kita tak cerita ke anak bangsa kita tentang alam kuno, kita cerita tentang alam klasik. Alam klasik pun banyak salah. Seolah-olah 1400 kan, kita cerita 1400. Bahasa Parameswara buka Melaka 1414. Habis cerita sebelum tu macam mana? Tak ada cerita. Sebab itu cerita pasal Samudra Pasai, pasal Kedah Tua tidak ada dalam silibus secara detail. Macam mana boleh tahu? Kami di universiti tahu. Sebab kita buat research. Kita buat artikel, kita baca artikel tentang alam kuno Melayu ini tidak ditulis oleh orang Asia Tenggara. Dia ditulis oleh orang Jerman, orang Perancis, orang British. Kalau di British kita kena tengok, sebab British dengan Eropah Timur ni dia lain sikit pandangan mereka terhadap alam Melayu. British ini dia banyak ubah. Saya selalu tengok keadaan sources itu dari mana, siapa yang tulis. Tetapi kalau daripada Eropah Timur, Jerman, Perancis semua, dia menceritakan benda yang betul. Terutama daripada Jerman. Saya ada kaji tentang pemikiran Profesor Shahrodin. Dalam bukunya, dalam artikelnya 1927, ya, dia mengatakan bahawasanya bahasa Batak, tulisan Batak itu terhasil daripada tulisan Phoenician, tulisan orang Arab yang hidup di zaman Nabi-Nabi. Sekitar 700 BCE, Sungai Batu 788. Kenalah. Itu yang menyebabkan
Kedah Heritage tu datang ke YAI jumpa saya. Macam mana Prof boleh tahu ada 700 ni? Saya kata Profesor Syahradik sebut. Disokong oleh 15 profesor. Artikel tu 1927. Nanti ada saya tunjuk ni. Apabila dia menceritakan tentang macam mana boleh ada tulisan rencang, tulisan rencong, daripada semuanya bermula di Sumatera. Sebab mereka berjumpa dengan orang Sumatera dulu. Sumatera kan jadi macam blok dulu kepada kita. Kita kan datang sesudah itu. Sebenarnya kita Sumatera dengan alam, dengan Sulawesi semua satu. Kita ini satu bangsa. Tetapi pemecahan itu berlaku apabila berlaku masalah pemecahan politik. Semua ini adalah orang Melayu. Kita adalah bangsa tanah. Apa maksud bangsa tanah? Kita ini Melayu adalah orang yang duduk di tempat tinggi. Perkataan Mala itu orang, Ur itu tinggi, orang yang tinggal di tempat tinggi. Bahasa Akkadi. Bahasa Akkadi iaitu bahasa daripada Ur, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada lagi Ur itu di Iraq. Jadi apabila datang ke sini, sebab mereka tamadun tu lebih awal, jadi mereka belayar, mengembara. Apabila mereka nampak ada orang tinggal di tempat tinggi, mereka mengatakan Malaur. Sebab kita kena ingat, Malaysia ini, semenanjung Malaysia dan seluruh kawasan ini tenggelam pada tahun 6000 BC, 6000 tahun yang silam. 6000 tahun yang silam ialah bersama dengan zaman bagi Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya di sini bagi Nabi Nuh alaihissalam semua tenggelamnya seluruh dunia, bukannya semenanjung Arab saja. Apabila tahun 2000 BC atau 2500 BCE, dia dah turun sikit, rendah dah sikit. Maksudnya orang daripada luar datang ke alam Melayu melihat tok nenek kita orang Melayu duduk atas gunung, duduk atas tempat tinggi sebab air sudah surut. Itu yang mereka nama Malaur. Tetapi sebelum itu kedudukan mereka seperti pulau. Sebab tu dalam Nehru Mahawangsa disebut Pulau Serai. Bukan sebab banyak serai, tetapi serai itu bermaksud istana. Itu dalam bahasa Arab kuno. Sarai, Sim, Ra, Alif, Ya. Sarai itu bermaksud istana. Sebab itu di Gunung Jerai saya difahamkan banyak istana-istana tua. Itu merupakan pusat pemerintahan. Itu. Jadi di sini sudah ada pergerakan, sudah ada jati diri, leluhur kita di sini. Kalau ada pergerakan daripada Sumatera ke alam Melayu, daripada Jawa, daripada Borneo, itu bukannya pendatang, kita adalah perantau. Dia sebab dalam circle yang sama, dalam race kaum yang sama. Itu. Slide, next slide. Ini peta bertarikh 475 AD daripada East Hemisphere. Dalam peta ni dia tunjuk, ya, saya pergi sini. Ini semua Melayu ni. Sorry. Ini semua Melayu. Semua Melayu ni. Ni alam Melayu ni. Dia tulis all Malays. Sumatera, Borneo, Filipina, Malaysia, Sulawesi, Funan, Champang, dia tulis Melayu. Even Jawa sebahagian atasnya pun Melayu, walaupun orang Jawa tak nak mengaku Melayu, tak apa kan. Jadi apa yang menarik di sini, peta ini East Hemisphere, world map. Dia tulis 475. Maksudnya Rasulullah lahir 571. Peta ni 475. 100 tahun sebelum lahir Rasulullah SAW. Sudah ada ni peta ni. Orang Melayu sudah wujud 100 tahun sebelum lahir Rasulullah SAW. Itu dalam peta ni. Maksudnya betul lah orang Melayu sudah menjadi pelayaran hebat sesudah, mana sebelum lahirnya Nabi Isa lagi. Nabi Isa 1 AD. Dia kata 1 million. Dia kata millennium. The first millennium of BCE.
daripada Richard L. Smith. Dia tulis, the first millennium of BCE, Malays people merupakan orang yang telah menjadi pelaut yang handal, telah berhubung dengan alam Greek dan Rom. Dan orang-orang Greek, orang-orang Rom belajar macam mana nak belajar untuk cari baca bintang di lautan dengan orang daripada orang Melayu, Malay people. 1 millennium of BCE bermaksud 1000 BCE. Kalau dia kata 2 millennium of BCE, 2000 BCE. 2000 BCE Nabi Ibrahim. 1 millennium 1000 BCE alam Nabi Daud. Nabi Musa sekitar 1500 hingga 1200. Antara Nabi Musa dengan Nabi Daud kan ada kerajaan Talut dengan Jalut. Jadi Nabi Daud sekitar 1100 kita letak situ. Jadi selepas Nabi Daud alaihissalam ialah Nabi Sulaiman alaihissalam 980, wafat 935 BCE itu. Jadi mereka sudah datang ke sini. Bukan susahlah nak datang ke sini. Daripada sini ke sini tak susah. Kalau kita percaya kan Vasco da Gama kan, Vasco da Gama, Albuquerque semua boleh datang ke Melaka daripada Portugal. Oh, kita percaya. Tapi bila Raja Zulkarnain daripada sini je, ni Himyar nak ke sini, kita ragu-ragu. Betul ke Raja Zulkarnain datang? Kenapa kita ragu? Sebab kita tidak baca sources yang bersih. Di awal kita mendapat sources yang sudah dimanipulasi bawah. Sources yang bersih maksudnya tafsir-tafsir itu. Dah cerita semualah tafsir yang dalam bahasa Arab tu. Tak semua tafsir itu diterjemah dalam bahasa Inggeris. Tak mampu. Sebab banyak sangat. Ada beribu tafsir. Setiap satu tafsir tu bukannya satu buku. 230 jilid satu buku tu. Nampak tak? Jadi kita sudah ada tamadun lah. Dan pedang Kal'a itu adalah pedang Kal'a itu adalah pedang Rasulullah SAW daripada kalah lah. Sebenarnya nama dia bukan kalah. Dalam catatan yang dalam inskripsi Syal Mansur 1 tu dia tulis, kalau bahasa Rumi dia tulis CL Ain ke atas. Tapi disebabkan biblical studies, orang yang belajar biblical studies yang discover benda ni. Disebabkan biblical studies ni orang European tak boleh sound huruf Ain. Dalam inskripsi kuno dia tak ada huruf AIOU. Ini disebut oleh A.F.L. Biston, pengkaji bahasa kuno Mesopotamia. Dia tak ada huruf AIOU dalam inskripsi kuno. Dia hanya ada huruf consonants. Jadi bagaimana pula dia kata kalah? Sedangkan dalam catatan tu tulis CL H Ain macam tu saja. Dia berdasarkan harokat. Kal'a. Jadi orang European dia tak boleh sebut sound Ain tu. Sebab tu dia tak boleh sebut ard. Dia sebut earth. On the earth. Dia tak boleh sebut Ain. Makharijul aswad dia tidak dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebut huruf Ain dengan betul. Sebab tu dia sebut kalah. Kita pun ikutlah kalah sebab kita baca buku yang ditulis oleh orang Western scholars. Sebenarnya dia adalah Kal'a ataupun Qala'ah. Itu nama betul bagi Kedah. Sebab tu bila kita sebut betul, tu yang kita boleh link dengan pedang Rasulullah SAW. Maksudnya orang kita dah ada bahasa. Macam mana tak ada bahasa? Pedang boleh buat, kapal besar-besar. Takkan tak ada bahasa? Bahasa sudah ada. Mana bukti prof bahasa kita dah ada? Ada. Next slide please. Ada. Okey, ini sundalan ni biasalah ya.
Slide satu lagi, next slide. Okey. Sebenarnya bila dia cerita Champa ni dipanggil federation. Macam Russia Federation. Maksudnya semua ini bawah taklukan Champa. Besar. Di Champa ini dia teruskan dia adalah pelabuhan terbuka. Ada beratus-ratus pelabuhan. Sebab tu China nak ambil sangat. China yang serang dia, China yang daripada selatan China tu, dia panggil Chengla, serang dia orang. China serang ni bukan pertama kali dah. Dah banyak kali dah sebelum ni. Jadi ini mereka daripada sini dan mereka pergi ke sebelah sini. Sebenarnya orang Aceh itu adalah orang Champa. Siapa yang pindahkan mereka? Kerajaan Osmaniyah. Kita adalah di bawah naungan kerajaan Osmaniyah. Sebab itu kita ada gambar apa dia namakan kita, itu ditulis oleh kerajaan, oleh sultan daripada Aceh, bahwasanya kita ini alam semenanjung Malaysia dikenali sebagai Anatol. Anatol kecil. Kita adalah Anatolia kecil. Anatolia besar Turki itu. Tetapi Osmaniyah bukannya mengambil mencuri hasil bumi kita, tidak. Mereka menjadikan kita sebagai kawan diplomatik. Ya. Okey, next slide. Okey, asal usul bahasa Melayu terbentuk. Ini kita dapat daripada buku yang ditulis oleh Profesor Graham Teguh dalam bukunya From Ancient Cham to Modern Dialect 2000 Years of Language and Change. Dia telah menyebut bahawa tulisan Cham kuno ini wujud semenjak 2000 tahun yang silam. Tadi saya kata 1000 BCE. 1000 BCE. Maksudnya sebelum Nabi Isa. BCE dengan tahun lebih lama BCE. Okey. Tapi dia kata 2000 tahun yang silam. Buku dia ditulis sekitar 1980-an buku dia. 2000 buku dia. Jadi 2000 tahun ini maksudnya zaman Nabi Musa, Nabi Isa 1 AD. Kita kan sekarang dah 2023. Kenapa kita boleh kira 2023? Sebab Musa Isa AS dilahirkan 1 AD 1 sehingga 2023. Jadi kata 2000 tahun yang silam sudah ada bahasa ni. Bahasa Cham ini adalah bahasa Melayu Cham kuno. Melayu Cham kuno. Ya. Dia kata bahasa ini wujud semenjak 2000 tahun yang silam. Perkataan-perkataan yang wujud adalah dalam bentuk monosyllabik. Monosyllabik dia kata monosyllabik dan disyllabik. Monosyllabik ialah one sound, satu sound. Mu, gi, ku, juh, 7, juh. Wa, 2. Bahasa tu. Kemudian two sound, 1, 2, 3, kamu, batu, bumi, tanah. Sudah ada. Semenjak 2000 tahun yang silam. Kalau dia kata 2000, makna sebelum tu lagi dah ada lah. Sebab manusia wujudlah bahasa. Tadi kita dah cerita macam mana bahasa wujud. Selain pada bahasa Arab, bahasa Yahyu tu, bila ada 3 orang bijak pandai di suatu kampung, maka terbentuklah nama-nama perbuatan, nama-nama benda-benda yang ada di kawasan itu. Dinamakan itu. Next lah. Ini bukunya. From Ancient Cham to Modern Dialect 2000 Years of Language Contact and Change. Graham Teguh, Profesor Emeritus daripada University California. Okey, next. Okey, ini adalah bagaimana boleh daripada buku dia juga, bagaimana beliau membahagikan astonation itu. Kita kena ingat, mula-mula sesudah banjir besar Nabi Nuh, kita adalah daripada Sam. Sepaham saya, yang saya buat kajian, daripada Sam bin Nuh. Yang daripada Sam bin Nuh ni adalah bangsa Arab, Cina, Melayu. Yang daripada Ham, kulit hitam, itu adalah
Afrika, orang Tamil India, daripada Ham yang berkulit hitam itu. Yang Yafiq itu berkulit putih, Rusia, orang Eropah itu berkulit putih. Tapi bagaimana dengan orang Afghanistan, orang Aryan, Parsi, itu tergolong Sam. Mereka itu sebenarnya Arab asalnya. Sebenarnya Arab. Aryan itu sebenarnya asal daripada Sam bin Nuh itu. Jadi mereka semua menuju di sini. Untuk yang kita pun di sini, ya. Tetapi Austronesia itu wujud sebelum itu lagi. Maksudnya sebelum banjir besar Nabi Nuh, saya buat kajian daripada Nabi Adam lagi. Nabi Adam ni ada 37 anak. Daripada tafsir yang afsah lah, 37 anak. Dan yang saya buat genealogi itu 8 kali 5 kaki itu hanya 1 kaki je daripada Shis. Mana yang 35, 34 orang lagi tu? Kitab tafsir sebut nama-nama mereka, tapi tak sebut ke mana mereka pergi. Kita dapat catatan yang lain, ada pergerakan daripada Mesopotamia ke sini sebab climate change, perubahan cuaca mendadak. Perubahan cuaca mendadak. Jadi kawasan Asia Tenggara ini, kawasan kita ni sesuai. Dia ada pokok-pokok besar. Dia ada banyak tempat yang boleh cari makanan. Dulu tanah Arab sebelum banjir besar seperti sama. Pokok-pokoknya besar, banyak waterfall. Tetapi keadaan dia punya climate change tu cepat, maka berlaku perubahan, pengembaraan manusia, anak-anak Adam. Faham saya itu kajian saya. Sebab itu kita jumpa Perak Man 10,000 BC di Lenggong. Kita jumpa McClellan terbaru Negeri Kelantan 14,000 BC. 14,000 tahun yang silam dia kata. Okay. Kita jumpa Penang Woman 5,000. Kita jumpa lagi tempat-tempat lain tu. Dan yang terbaru, saya selalu ikut Life of Science, Journal Life of Science. Dia kata the earliest Homo sapien yang terbaru dia orang jumpa 86,000. 86,000 tahun dekat Laos. Ada 2 tempat. Satu di Laos, ada 2 tempat di Laos. Satu 86,000 dan satu 60,000. Kajian saya bila sebut Homo sapien itu adalah wise man. Saintis menamakan perbezaan antara Homo erectus dengan Homo sapiens itu. Kerana dia kata Homo sapiens itu the wise man. Jadi kita yang baca Quran ni, bila sebut wise man, Adam AS lah. Saya membuat anda yang begitu. Kalau orang kata Adam sebelum Adam sebelah, saya tak tahu yang tu. Kajian saya, Adam ada satu. Quran sebut alam Adam al-asma' kullaha. Itu saja. Ini ja'alu fil ardi khalifah. Seorang je Allah kata Allah Ta'ala menjadikan Adam di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Dia tak kata ini ja'alu fil ardi khulafa. Dia tak kata. Dia tak kata ini ja'alu fil ardi khalifatan. Tak kata. Dia kata khalifah. Satu je. Maksudnya Adam AS tu lah. Tapi bila jarak Adam AS itu, kita sebagai pengkaji, dia tidak statik. Untuk kajian saya, dia tidak statik. Saya berdasarkan penemuan ekologi yang terkini. Dan saya selalu ikut Life of Science tu, Journal Life of Science. Macam dalam buku saya Revolusi Bahasa, saya letak 40,000. Sebab masa tu konsensus Life of Science dan saya punya profesor-profesor yang bersama kita 40,000 Homo sapiens. Tetapi my next books saya akan tulis 90,000. Sebab berdasarkan penemuan ini. Nampak tak? 86,000 itu kita bundarkan 90,000. Jadi di sini dia dapati ada Austronesian semua. Itu sebelum itu lagi, sebelum banjir besar lagi. Ya. Dan sesudah banjir besar itu kita dapati ada Polinesia, dipanggil Malayo. Sebenarnya Malao. Ni Malayo kan kita. Sebenarnya bukan Malayo, Malao. Nak kata Malaur tadi.
Profesor ni tahu maksud tarikh Melayu itu. Malaur tu dia tulis Malayo. Sebenarnya Malao. Jadi kalau kita tengok Malao ni ada banyak cabang. Sebab tu bila orang kata ada orang tak mengaku Melayu kan, Melayu lah. Berkata berdasarkan fahaman ini Melayu. Ya, dia sebut Malayik, dia kata Camik, Jawa, Melayu. Walaupun dia tak mengaku je, kan? Dia tak mengaku, tapi saya kata Melayu ni, saya tengok ni Western Melayu Polynesia, Malayik, Camik, Cam, orang Melayu, Cam Melayu, Jawa Melayu, Sunda Melayu, Madura Melayu, Aikano Melayu, Tagalog Melayu. Mana tepatnya? Vietnam, North Sumatra, Malaysia, Sundaland, Sulawesi, Madagaskar, Borneo, Philippines. Melayu. Bukan saya kata, penulis buku ni Profesor Emeritus. Lepas tu dia pergi center Eastern Malao, Polynesia pula. Ni center, tadi Western. Ni center pula. Center dia bagikan kepada dua, iaitu center Malao, Polynesia, dia panggil ke mana? Bimanis, Manggarai, Ngada, Rotines, Tetum, Alun, Asilulu, Burunis. Tepatnya mana? Senda, Sundas, Southern, and Center Moluccas. Ni Pasifik, perairan Pasifik. Kemudian kita pergi Eastern Malao Polynesian. Dia kata ada dua, Shuen dengan Oceanic. Buli, Gimun, Maya, Nomok, ni semua ini adalah kawasan Pacific Ocean. Maksudnya betul lah peta tadi tu. Nampak tak? Besarnya Melayu. Tapi kita disebabkan kita ada lautan, air. Jadi kita sepatutnya kita pergi melawatlah saudara mara kita. Inilah saudara mara kita sebenarnya. Tapi disebabkan dia dalam bentuk oceanic, jadi kita rasa jauh. Tapi mereka itu yang paling terkenal di mana? Kita je, Malaysia je. Yang lain-lain tu di pulau-pulau. Kalau kita pergi melawat mereka, saya dengar daripada kawan saya yang pergi ke kawasan di Filipina je, macam tahun 1950-an, 40-an, tak maju. Maknanya kita adalah bangsa tua, tetapi kita tidak berada dalam satu empayar yang kuat. Ya, slide seterusnya. Ini dia besarkan lagi daripada yang tadi. Malao, Cam tu ada Malayik, ada Proto Cam. Malayik berdasarkan pada maklumat adalah 1992, Proto Malay, Iban dan selainnya. Iban tu Melayu, Proto Malay. Proto Camik, Cam, dia ada Highland Camik, Cam yang tinggal di tanah tinggi, Cam yang tinggal di tepi pantai. Ni semua adalah Malao Camik, semua Melayu. Tapi tak mengaku, ada yang tak mengaku Melayu. Itu yang kita sedih tu. So kita harap the greater Kedah ni lah yang bakal menaikkan Bali dengan dengan mineral yang ada di Kedah, dengan semangat yang ada di Kedah, dengan pentadbiran yang bagus di Kedah ini, serta kita mendapat dana-dana daripada pelabur-pelabur luar. Dr. Razman sebut tadi, saya rasa Kedah bakal menjadi kawasan termaju, insya-Allah. Next slide. Ini bahasa. Buku tersebut tulis bahasa. Sebagai contoh ya, dia kata Malay. Dia kata Camik sebut Sa. Maknanya bahasa melambangkan bangsa. Ya. Camik sebut Sa.
Malay sebut satu, Iban sebut satu. Dua, Camik sebut dua, Malay dua, Iban pun dua. Kita pergi lagi, 6. Camik sebut 6. Monosyar lebih. Malay sebut 6. Iban dia tak tahu, sebut 6 juga sebenarnya, ya. 7, 7, 7. 28. Oh, Camik sebut 28. Melayu sebut 8. 8. Bukti-bukti begini menunjukkan satu leluhur. Language ini ialah scientific discovery. Selain daripada DNA, language juga adalah scientific discovery. Ini tak dapat nafikan. Cuma berbeza sebutan disebabkan dialek. Kenapa dialek berbeza? Perubahan tempat, perubahan perubahan ummah itu, perubahan orang lain. Dia pergi ke cucu dia, cicit, ciak. Jadi dia berubah. Yang ketiga, perubahan pentadbiran serta ekonomi menyebabkan the sound tu lain. Kita Kedah dengan Kelantan sound lain dah sebab perubahan tempat. Dulu tak ada boundary. Kedah dengan Kelantan ni tak ada boundary. Sebab tu sungai yang ketiga itu, apabila Adrojas Wijaya Mala Singa dia diserang balik oleh suku Tai, kan dia kan pernah sembelih tekuk raja Tai. Apabila 2-3 tahun kemudian anak raja tu serang balik di Kota Grahi Kera tu. Jadi bila dia kalah diserang, mereka berundur ke Kuala Kerai. Berundur ke Kuala Kerai dan bina kerajaan di Bukit Panau, Tanah Merah tu. Tu yang ada kerajaan Citu tu. Jadi dulu tak ada boundary, Kedah Kelantan sama aja. Terengganu pun bila hujung pergi jalan sikit singgah ke Kuala Berang. Sebab tu 1300 kita jumpa ada batu bersurat Kuala Terengganu. Dia sebenarnya satu line saja tu. Itu. Next lah. Melayu bangsa tanah, ya. 1000 tahun dulu Semenanjung tenggelam, bahasa Melayu Banjaran Titi Wangsa. Banjaran Titi Wangsa itu ialah wangsa itu maksud bangsa. Titi Wangsa tu titi bangsa. Bangsa Melayu di atas titi itu. Sebab 6000 tahun tu tenggelam. Jadi yang tempat tinggi itu nama pulau. Itulah kita ada pulau Jerai, Gunung Jerai itu Pulau Serai. Gunung Ledang itu dia terpisah daripada Banjaran Titi Wangsa. Gunung Jerai terpisah daripada Banjaran Titi Wangsa, dia berdiri sendiri. Jadi Banjaran Titi Wangsa ataupun titi bangsa itu tadi, ulunya mana? Ulunya di Sungai Ujong. Sungai Ujong Negeri Sembilan, Ulu Jempur Sungai Ujong tu. Dia punya ulu tu. Itu pelabuhan besar. Ya, kita ada Jeranten Cape, saya dah ke sana. Tu pelabuhan menerima kapal-kapal besar tu sebab air penuh dulu, air tinggi. Mana dia punya kepala? Banjaran Himalaya. Jadi itu yang kita Malaysia ni tak tenggelam. Kita kan macam jantung pisang tu. Sebab kita dia punya tu kuat. Banjaran Titi Wangsa, Himalaya punya banjaran. Link. Dia daripada tu gunung, tapi bila masuk ke Kedah, special Kedah ni, bila masuk ke Kedah dia tidak gunung. Dia di bawah. Banjaran tu di bawah. Tembus ke Kera tu bergunung balik. Tembus ke Banjaran Arakan. Naik ke atas hingga ke Nepal. Itu. Jadi kita ada tempayan bertarikh 6000 BCE, tempayan purba yang berkaitan dengan asal usul Melayu dipamerkan di pusat galeri di Putrajaya yang dihadiahkan kepada Tom M. Next slide. Ini tempayannya. Ada dekat galeri di Putrajaya yang dihadiahkan pada Tom M bertarikh 6000 BCE. 6000 BCE ini maknanya campur 2 tahun, 2000, 8000. Apa yang dia tulis? Next. Dia kata circa 6000 BCE found in South China Sea. South China Sea dulu nama Laut Campar. Laut Campar.
Kemudian dia kata link to the origin of Malay. Orang Melayu ni dah lama dah. Ni kalau ikut tempayan ni 8,000 tahun yang silam, iaitu 6,000 BCE. Okey, next. Ni Sungai Batu. Ini apa, besi Sungai Batu ni. Kalau kita tengok sini, antara Greek dengan Rom, sebenarnya Sungai Batu tu 2788. Kita kan 2000. Prof Mokhtar jumpa 788. Itu pun satu tempat baru ekskavasi. Datuk pegawai. Baru satu tempat ekskavasinya. Ada 36 lagi. Maksudnya kalau gali 36 tu saya jumpa macam-macam. Ya. Jadi 2800 lah. Maknanya lebih awal daripada Rom, selepas Greek sekejap aja. Tapi sebab orang kita tidak diajar belajar BC. Kita belajar AD tu pun Melaka Parameswara, jumpa dengan singa dan pelanduk bawah pokok Melaka. Tu je kita belajar. Malanglah nasib kita. Jadi kita tu bingung-bingung, mana BC ke apa? Apa benda BC ramai? Anak-anak kita tak tahu angka BC. BC ni apa? Dia tahu cerita Nabi-Nabi, tapi dia tak tahu tarikh itu. Dia kata Nabi Adam bila? Dia ingat seolah-olah lepas Nabi Adam tu Parameswara. Nampak tak? Betapa longgar tau. Sebab tu anak-anak kita tidak boleh berhujah dari sudut history ni dekat international. Dia tak boleh pergi ke conference international untuk discuss about apa kuno, alam ancient, alam klasik pun dia dah jatuh, dia dah gagal. Ya. Kalau tengok ya, kita lebih awal daripada Angkor Borobudur. Tapi kita tak bina pun monumen. InsyaAllah ada, Datuk, insyaAllah. Saya tanya Prof Mokhtar, monumen macam mana Prof? Dia kata 10 km di jalan raya tu nampak dah monumen di Sungai Batu nanti. Harap jadi kenyataan. Dalam bentuk relau dia kata, insyaAllah. Next. Inilah Iron of the Kedah ni. Kedah ni. Saya tanya anak-anak murid saya, rasanya nama apa yang paling awal sekali? Cicah ke? Kadaram ke? Kalah ke? Kuida ke? Dia mesti tengok dari mana asal tamadun paling awal. Dia mesti Kalah. Perkataan Kalah tadi lah dalam inskripsi tadi. Kalah. Yang tadi. Pedang Kalah. Next. Inilah besi-besinya. Antaranya kita tunjuk tadi. Next. Ini 788 artifact found. Next. Okey, ni dalam buku Profesor Suzuki Takashi. Profesor daripada Jepun ini dah berjumpa dengan Prof Mokhtar, dan dia ajak Prof Mokhtar ke sana ke conference di Tokyo. Dia kata semua datang ahli sejarah daripada Jepun nak dengar. Sebab Orientalis tulis Kerajaan Sriwijaya bermula di Palembang. Saya duk kaji juga. Bila baca buku ini, kita dapati route dia memang 3 jalan tadi saya sebut tu. Daripada Sungai Batu nak tembus ke Teluk Siam. Daripada Kedah pun ada, tetapi sungainya tak besar. Tapi di manakah bermula Sriwijaya? Tapi kalau kita sebut ni, orang Indonesia marahlah kat kita kan. Tapi kita kena sebut sebagai seorang pengkaji. Jadi sekiranya kerajaan Sriwijaya itu terbentuk hasil daripada kejatuhan kerajaan Funan, maka yang logik akal dia mesti singgah ke Chayang ataupun di Kedah. Sebab mereka ni adik-beradik, saudara mara. Champa, Funan, Patani, Kedah, Chaya, Gerahi, Kedah Tua, Kelantan, Kuala Kerai, Citu, tu adik-beradik, saudara mara. Funan itu sebuah kerajaan maritim. Ini buku-buku dalam tulisan High Impact Journals. Artikel dalam High Impact Journals menyebut Funan itu adalah kerajaan maritim. Membina kapal-kapal besar. Sesudah jatuh ke Champa tadi kan tepi tu, mereka turun ke bawah. Mereka ni adalah Malay people, orang Melayu.
Ini sekitar awal Masihi. Sekitar awal Masihi, 400 Masihi, mana sebelum 500 Masihi. Mereka adalah great people. Jadi bila mereka jatuh, mereka turun pergi ke Chaya. Mereka buka di Pam Chaya ni, di kawasan Kera tu. Ini dikenali sebagai langkah suka. Termasuk Kedah ni sekarang. Langkah suka ni memanjang Petani, seterus Gerahi, Kera, seterusnya ke Kedah. Jadi 670, kalau dah buku kata 670, kerajaan Sriwijaya terbina. Dia mesti daripada sini dulu. Kemudian di Palembang tu ada 687. Ya, dia mesti logik akal, dia mesti singgah sini dulu, dia mesti lalu Kedah dulu, Kera dulu sebelum ke Palembang. Palembang itu hanyalah tanah jajahan. Sebab kita jumpa dalam batu bersurat kedukan, dia sebut kami datang, Maharaja datang untuk membuka benua bersama dengan 1000 gajah. Datang untuk membuka benua. Batu kedukan itu dijumpai di Sumatera. Maksudnya Maharaja itu datang dari tempat lain. Maharaja datang di tempat lain, baru masuk ke Sumatera. Dan kena kita maklum bahawa Sumatera waktu tu berada dalam air. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cek Google Earth sekarang, Sumatera ataupun Bukit Siguntan itu 29 meter daripada paras laut sekarang. Kalau cek dalam Google Earth, Bukit Siguntan 29 meter daripada paras laut. Maknanya rendahlah. Soalannya, macam mana Palembang sekarang? Kalau sekarang 29 meter, maknanya dulu dalam air. Kan air kan dia makin dulu tinggi, dia makin rendah. Mana dalam air? Macam mana Sriwijaya boleh bina ibu negara di situ? Ada masalah di sini. Kalau kita cek paras air laut, kita tahu cerita sebenar. Sebab sejarah dia bukan saja events. Sejarah mesti disusuli dengan geologi, ekologi, linguistik dan events. Baru betul. Kalau sejarah hanya berdasarkan event, dah hafal saja tarikh-tarikh kejadian, dia masih lagi boleh dipertikaikan ketepatannya. Dia mesti bersama dengan geologi, ekologi, bahasa, linguistik dan events. Next. Simbol pertulisan. Okey. Sampai pukul apa kita ya? Pengerusi. Sampai pukul apa? Pukul 12. Okey, ada lagi. Saya duduk kot. Okey, sebab tajuk yang diberikan kepada saya ialah tentang bahasa. Dan kita dah sebut dah secara umum apa itu bahasa, dan kita akan sebut sedikit pasal simbol, ya. Simbol tadi, sesiapa boleh buat simbol? Kan macam kita cakap tadi. Tetapi simbol yang rasmi, simbol yang bertertib, yang ada pengaruh luar. Ya, ini maksud kita. 700 BCE tadi Sungai Batu 788. Pengiraan BCE ini dia menurun. Maksudnya kalau kita kira 10, 9, 8, 7, 6, itu pengiraan BCE. Maksudnya kalau 700 BCE selepas 788. Nampak tak? Berlaku sesuatu di Sumatera. Ini pentakrifan diberi oleh Profesor Shahrader. Maknanya sebelum tu sudah ada lah, bukannya 700 tu on the dot, tak ada. Jadi dia kata 700 BCE dari Phoenician ataupun Phoenix ini ke atas simbol tulisan Batak, Rencong, Kerinci, Bugis, Mandailing, ada pengaruh Phoenician. Phoenician ni orang yang hidup zaman Nabi-Nabi, orang Arab. Phoenician ni adalah orang yang dilatih oleh Nabi Sulaiman menjadi kapten kapal dia. Nabi Sulaiman AS berkawan dengan Hiram of Tyre. Hiram of Tyre ni adalah agama Hanifah.
Hiram of Tyre beragama Hanifah. Sebab itu Nabi Sulaiman melantik dia. Dia adalah raja di kalangan ni. Jadi lantik dia sebagai kapten kapal ataupun orang menguruskan orang kanan dia untuk datang ke alam lain. Dan kita maklum Nabi Sulaiman sekitar 980. Atas lagi Nabi Sulaiman 980. Nabi Sulaiman wafat 935 BCE. Maknanya 700 BCE kita jumpa ni sesudah kedatangan Nabi Sulaiman AS. Kita dapat bukti geologi dekat kawasan Ledang, yang mana Ledang itu dikenali sebagai Opir. O-P-H-I-R, Opir. Opir of Solomon ni adalah Ledang. Opir of Solomon ni adalah Ledang. Sebenarnya bila kita baca catatan Western scholars, dia tak tahu kat mana Opir mula-mula tu. Ada mengatakan Opir itu di Greek, ada mengatakan Opir itu di Afrika, ada mengatakan Opir itu di Yaman. Tetapi konklusinya mereka dapati Opir itu ada di Ledang, di alam lain. Dan Opir itu mengeluarkan emas. Kawasan tu kawasan bumi emas, saudara. Dan bukti ini ada dalam bukti geologi. Ada pensyarah daripada Universiti Melaya, dia telah buat kajian di Ledang itu betul ke ada emas. Memang ada kawasan seluas 60 km daripada Gemas, Jamentah, Ulu Jepul tu 60 km adalah kawasan emas. Buktinya ada kesan lumbung emas yang ditinggalkan berusia beribu tahun. Betul lah. Kalau daripada Nabi Sulaiman kita 980, kita dah 2000, mana hampir 3000 tahun lumbung emas yang telah ditinggalkan. Dia kata mining gold was abandoned, a huge mining gold. Dan di situ masih ada lagi kesan takik kapak terhadap batu. Dia sebenarnya emas ni ada dalam dua keadaan. Satu dalam bentuk flakes, kepingan yang diambil dekat sungai ke apa. Yang kedua, dan emas ada dalam quartz. Dalam quartz itu ada vein. Jadi macam mana nak ambil emas dalam vein tu yang ada kat quartz tu? Dia kena guna patah kapak paling nipis, 0.3 mm. Jadi nak cari tu masih ada lagi kesangka takik tu sampai hari ni. Saya ada gambar-gambar tu. Ya. Maksudnya ini disebut dalam Opir of Solomon. Manakala Claudius Ptolemy dalam kurun yang kedua Masihi, dia kata Khorasan area, Khorasan. Kalau kita tengok dalam peta Ptolemy buat tu, macam tak ada Sumatera. Betul. Macam tak ada Sumatera. Dia gabungkan Sumatera dengan Semenanjung Malaysia tu jadi macam jantung pisang gemuk. Jantung pisang tu jadi gemuk. Kita tanya kat mana Sumatera? Kalau tengok peta Ptolemy, tak ada Sumatera. Rupanya dia gabungkan sebab konsep peta Ptolemy ni nak cerita pasal emas. Kat mana emas? Emas bermula daripada tanah sering. Tanah sering itu di Burma. Tanah seri itu nama Burma adalah tanah seri. Dalam catatan klasik orientalis ditulis tanah seri. Daripada Burma, sebab tu Burma tu ada emas, ada batu-batu permata di Banjaran Arakan itu. Daripada Burma turun ke Kedah, turun kawasan Gemas, Ledang, bercampur bersama dengan kawasan Sumatera. Itu dia panggil Khorasan area. Emas, kawasan emas. Sumatera ada, dia gabungkan sekali dalam peta dia. Next slide please. Inilah buku artikel yang sebut daripada Profesor Shahradah 1927. Kajian-kajian saya kajian klasik. Artikel ataupun buku-buku saya yang saya refer adalah 1917, macam Ancient India,
Saya refer buku J.P. Rapson. Dia cerita pasal macam mana Rig Weda itu adalah berasal daripada Sufi Ibrahim. Dia kata Rig Weda hanya ditulis 1400 BCE. Rig Weda. Masa tu tak ada Hindu lagi. Itulah bila ada orang-orang pihak lecturer sendiri kata kami dah kaji dah gini-gini. Dia kata pihak-pihak universiti yang kajian mereka orientalis kan, dia kata apa, kami dah kaji, memang confirm 1500 ni sudah ada bahasa Sanskrit. Kajian saya bahasa Sanskrit tak ada lagi. Kajian saya the first Rig Veda ditulis dalam bahasa Cuneiform. Bahasa Cuneiform. Itu. Jadi kita pengkaji takhusus tu kan. Jadi bahasa Cuneiform. Bila Rig Veda ditulis? Bila ditulis dengan bahasa Sanskritnya? Bahasa Sanskrit ditulis selepas itu. Dan kita kena maklum bahawasanya bahasa ini masyhur, bahasa Pali dan Prakrit itu sesudah kelahiran Buddha. Sekitar 500 BCE. Sebab benda dalam Wikipedia ni boleh diubah. Ada 500, ada kata 550, ada kata 650, tak kisahlah. Tapi within that range. Apabila lahirnya Buddha di kawasan perairan Sungai Ganges itu berasal daripada Nepal itu, di kawasan itu. Kan Sungai Ganges itu panjang daripada Nepal menembus ke Bangladesh. Jadi dia sebut di sekitar perairan Ganges itu empire kerajaan Buddha itu. Itu baru muncul kerajaan Buddha. Itu Buddha itu, agama Buddha. Jadi apa yang disebut menarik tentang Profesor Shahroddin ni, ada seorang jurnalis British, tanya dia. Dia kata, Profesor Shahroddin, kamu tak rasa bersalah ke? Tak rasa nak betulkan ke info-info yang British sedang ubah maklumat di alam Melayu ni? British sedang ubah maklumat alam Melayu, maklumat orang Melayu ni. Kamu tak rasa bersalah ke nak cuba betulkan? Sebab kamu ni kaji tentang pembentukan tulisan Batak, tulisan Rencong, Bugis, Sulawesi, Mandailing, Kerinci. Kamu kan tak cuba ke nak betulkan? Apa Profesor Shahroddin cakap? Profesor Shahroddin kata, aku tidak ingin berurusan dengan British. Itu bukan tugas aku untuk membetulkan British. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Orang-orang profesor daripada Eropah Timur, Jerman, bahagian-bahagian Eropah Timur tahu siapa sebenarnya kita. Siapa sebenarnya orang Melayu. Apabila menceritakan kisah alam Melayu, sejarah-sejarah di negara mereka, akan menceritakan Melayu itu campak, Melayu itu Funan, Melayu itu Kalah, Kedah, Melayu itu Patani, itu Melayu itu Melaka. Sebab maklumat yang kita dapat tidak dalam bentuk BC. Kita tidak mendapat info siapa kita sebelum lahir Nabi Isa. Kita hanya mendapat maklumat tentang diri kita sesudah lahir Nabi Isa, itu pun 1400 dah. Habis yang zaman Rasulullah kat mana? Tengok peta tadi, kita wujud sebelum lahir Rasulullah lagi. Itu bukti yang kita ada. Di mana catatan-catatan ni kita nak baca ya Prof? Mesti tertanya-tanya kan tuan-tuan dan puan-puan. Catatan ini ada dalam high impact journals. High impact artikel yang tulis dalam high impact journals, yang terbit dalam high impact journals. Orang-orang akademik tahu benda ni, yang kaji. Dan penulis-penulis ini bukan orang Asia Tenggara. Bukan ditulis oleh orang Melayu, bukan ditulis oleh orang Cina. Dia ditulis oleh orang Eropah. Mereka tahu siapa kita. Kita tak tahu siapa diri kita. Ya. Dan mereka tahu sejarah kita banyak diubah dan banyak hasil mineral kita diambil orang. Mereka tahu. Saya berhubungan dengan mereka. Itu yang saya tahu tu pasal alam Melayu ni. Kita di sini mengkaji macam mana dia menjajah. Tapi sebelum dia jajah tu,
Sebab itu tok nenek moyang kita hidupnya happy. Orang Melayu, leluhur kita yang dulu-dulu tu sebelum penjajahan, mereka itu hidup gembira. Mereka itu peramah. Mereka itu suka bersahabat dengan orang. Mereka itu pelaut yang hebat. Mereka itu peniaga yang hebat. Telah berhubung dengan orang Phoenician. Sebab itu dia boleh berhubung dengan orang Phoenician. Kenapa dia? Dan mereka itu kaya. Tok nenek kita kaya, ada emas. Emas tu senang je pergi je cari dekat tepi-tepi sungai, ke atas bukit, emas permata. Tok nenek kita kaya, sebab tu boleh bina kapal-kapal besar. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bina kapal besar ni kena kaya kan, kena ada duit lebih. Sebab di atas kapal tu bertahun-tahun. Dari sudut kesihatannya, dari sudut makan minum dan sebagainya, nak bayar kru lagi. Kan? Siapa tu nak tarik tu tali-tali tu? Perlukan orang ramai tu. Dia tak ada model macam sekarang mesin ke apa. Itu perlukan keuangan yang kuat tu. Kapal-kapal ni mesti besar untuk ledahkan lautan bergelora tu. Tok nenek kita buat benda tu. Maksudnya tok nenek kita kaya. Dia dah boleh berhubung dah dengan orang luar. Siapa kawan baik tok nenek kita? Orang Phoenician tu, yang beragama Hanif. Dia dah berkawan baik dah. Kenapa dia boleh berkawan dengan Phoenician? Phoenician pun kaya. Orang Phoenician yang daripada bahasa Arab zaman Nabi-Nabi tu, dia kaya kerana dialah yang pertama kali mencipta warna ungu. Warna ungu yang diambil daripada kulit murek, kulit siput murek yang terdapat di sepanjang Teluk Egan. Kulit siput tu kalau 8,000 kilo kulit siput hanya dapat menghasilkan 1 kilo warna ungu saja. Bagaimana dia ambil kulit siput tu boleh jadi warna ungu? Dia rebus. 8,000 tu siapa yang kutip dia pelihara anjing. Sampai hari ni kalau pergi ke sepanjang Teluk Egan tu ada kubur-kubur anjing yang berjasa. Daripada 8,000 kulit siput tu dia rebus berhari-hari sehinggalah naik warna ungu. Daripada kulit cengkerang tu ada 3 layer. Layer yang tengah tu naik ke atas, jadi yang tu diambil. Itu merupakan warna ungu diraja. Yang dia orang, kalau kita tengok cerita-cerita Greek kan, yang belakang tu kan, metal dia tu warna ungu emas tu, daripada kulit siput ni. 1 kilo warna ungu lebih mahal daripada sekilo emas. Sebab tu bangsa ini boleh belayar seluruh dunia dah. Dia orang dah belayar seluruh dunia dengan kapal-kapal besar. Kita ada jumpa bukti batu bersurat dekat Brazil, Parahba. Dekat batu bersurat tu tulis, we came from the city of king. City of king tu King Daud. Mana daripada first name? We came from the city of king. We are the children of Shem bin Noh. Saya dapat maklumat ni daripada tesis Master University Afrika Selatan. Dia tulis kat situ bertarikh 800 BCE. Tetapi bila masuk dalam Google, ada orang tu ubah. Dia buang Shem bin Noh, dia buang 800 BCE, dia tulis 600 BCE. Jadi kita punya timeline kita, siapa yang mengkaji tu dah berkecamuk. Saya cakap dengan anak murid saya, pegang yang awal. Kita ambil daripada tesis. Sebab maklumat sources yang origin ni, dia adalah daripada tulisan ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang publish dalam jurnal-jurnal bermutu tinggi. Pertama, yang kedua daripada tesis. Dia tak bohong, sebab tesis ini ada examiners. Itu. Kemudian orang Melayu ini berkawan dengan orang ni. Dia kaya sama kaya, dia jadi best friend tu. Tak ada orang jajah lagi kan. Kemudian agamanya agama Hanif. Sebab kawan dia tu beragama Hanif. Orang Melayu suka berkawan dengan bangsa ini. Sebab itu kita tak pelik, orang Melayu sudah ada masa berperang dengan
sezam-zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ada orang Melayu dalam tu. Tak pelik ketika Al-Fatih membuka Konstantinopel tu sudah ada orang Melayu. Sebab orang Melayu sudah berhubung sebelum itu lagi. Kita ada satu catatan kerajaan Mesir ketika Mesir berperang dengan Palestin. Dan dia buat catatan di situ ada orang Asia memihak kepada Palestin, menjadi tentera kepada Palestin. Saya ada tulis artikel pasal tu. Dan orang Asia daripada mana? Saya sebagai seorang pengkaji, dia mesti orang Melayu. Sebab Melayu dengan Palestin dia ada kaitan dengan Phoenician tu. Sudah ada kaitan. Tapi bila kita sebut, tak ramai yang percaya. Sebab kajian saya, kajian dokumentasi. Kajian dokumentasi. Kalau ada bukti dalam bentuk material itu lebih itu seperti menambahkan lagi lah evidence saya. Next slide. Okey. Tak lama dah pukul 12 ni tuan-tuan. Ini adalah, tak nampak, ini adalah tulisan daripada tulisan Phoenician tu. Dia mempengaruhi Rencong, dia mempengaruhi Batak, dia mempengaruhi Bugis dan sebagainya. Next. Ini. Cuba kita tengok ya, Phoenician dengan Batak serupa kan? Serupa je tulisan dia, cuma ada berubah sikit ya. Tulisan Phoenician, Batak sama. Tapi Asoka lain. Asoka ni India. Sebab tu Asoka dengan tulisan Rencong dengan Batak lebih awal tulisan Batak Rencong ni di alam sini. Mereka membuat kesimpulan daripada jurnal ini, artikel ini, Profesor Shahradan dan 15 orang profesor orientalis yang lain membuat kesimpulan bahawasanya tulisan Phoenician datang ke alam Melayu direct tanpa melalui India. Maknanya sudah ada pergerakan daripada Yaman, daripada Mesir, daripada Palestin itu ke kawasan ini tanpa singgah di India. Gitu. Next. Ini adalah rujukan-rujukan saya lah, banyak lagi ini antaranya lah. Okay. Next. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.